Assalamualaikum dan selamat pagi. Dalam pertemuan yang lepas ataupun edisi semalam, saya membicarakan tentang 3 step ataupun 3 putaran ataupun 3 peringkat perancangan kewangan. Ataupun macam mana kita nak apabila kita nak merancang kewangan, kita perlu mengambil kira 3 perkara. Dan perkara yang pertama yang saya katakan ialah accumulate wealth. Dalam siri yang lepas saya menceritakan bagaimana kepentingan memiliki kekayaan. Sebenarnya di dalam merancang kewangan ni, kebanyakan kita berfikir nak mengumpul dana. Cuma kita tak pernah menentukan berapa banyak dana tersebut yang kita perlukan. So bagaimana kita nak cuba menilai berapakah dana yang sebenarnya kita perlukan? Maka kita kena buat calculation. Tujuan kita membuat pelaburan, kita membuat kerja, buat bisnes part time, kita menyimpan emas, kita melabur di SB ataupun kita melabur di bursa saham ataupun kita ambil share dalam bisnes dengan kawan dan sebagainya. Semua aktiviti ini ataupun ada orang lain menulis buku untuk dapat royalty ataupun membuat modul dan dapat membuat modul, membuat apa saja production dan dia nak dapatkan income daripada aktiviti tersebut. So sebelum kita membuat pelbagai aktiviti, perkara penting adalah kita mesti menentukan matlamat. Saya pernah bertanya, apa matlamat hidup anda? Ada orang bercakap matlamat dia adalah untuk mencari kekayaan. Ya. Ada yang mengatakan matlamat hidup kita nak masuk syurga. Ada yang mengatakan matlamat saya hendak bahagia, hendak ada macam-macam. Sebenarnya statement itu ada terlalu umum. Kita belajar dalam ilmu pengurusan, objektif itu mesti menepati apa yang kita katakan SMART. S-M-A-R-T. SMART. Mestilah sesuatu yang pertama mesti sesuatu yang spesifik, dan M, measurable, yang boleh diukur. Contoh, saya ingin memiliki dana sebanyak 1 juta tunai semasa bersara, iaitulah pada tahun 2040. Contohnya 18 tahun daripada sekarang. Itu maksudnya satu objektif yang spesifik, yang kita tentukan angkanya, tempohnya, time frame-nya, dan kita boleh ukur. Sebab itulah dia mesti sesuatu yang spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, rasional ataupun sesuatu yang realistik, dan ada time frame. S, sesuatu yang spesifik. M, sesuatu yang boleh measure, yang kita boleh ukur dalam bentuk angka dan tempoh. Attainable maksudnya kita boleh capai. Secara logiknya benda itu bukan mustahil. Dan keperluan tersebut adalah keperluan yang realistik. Memang kita perlu dengan angka tersebut dan ada time frame. Okey. Katakan kita nak bersara lagi 20 tahun. Anda berumur sekarang 30 tahun, lagi 20 tahun, umur 50 tahun. 50 tahun adalah daripada sekarang kalau 2022 lagi umur 50 tahun, anda umur sekarang 30 tahun, umur 50 tahun, anda lagi 20 tahun. Maknanya 2042. Pada tahun 2042, berapakah jumlah cash yang anda perlukan untuk survive pada tempoh daripada 50 sampai 80, 30 tahun. Itu maksudnya satu matlamat yang spesifik, yang betul. Kemudian kita kena ambil kira pula realiti. Realiti yang berlaku sekarang ialah kenaikan harga, inflasi. Inflasi sekarang ni satu dunia ataupun lebih kurang 7%. Kerajaan kita declare 3% sebab mungkin ada subsidi. Kalau tidak ada subsidi, dia punya rate di dalam 7%. Baik. Macam mana cara untuk mengira nilai masa depan, ataupun hari ini di dalam kalkulator dia namakan time value of money, TVM. TVM, time value of money. Di dalam kalkulator time value of money, kita tak boleh mengatakan dia satu benda yang perfect, tetapi boleh jadikan sandaran. Contoh kita kata sekarang anda perlukan 4,000 sebulan. Kita ambil saja 4,000 sebulan. Dengan 4,000 sebulan, dengan inflasi 3% setahun, dalam masa 20 tahun, berapakah 4,000 atau nilai sebenar 4,000? Kalau anda buat calculation, nilainya ialah dalam 7,000.
Tapi kalau inflasi 7%, anda memerlukan 15,000 sebulan. Kiralah 7,000 sebulan darab dengan 12 bulan. Berapa? 80,000 lebih. Itu 80,000 lebih keperluan untuk setahun. Kalau anda memerlukan hidup anda 30 tahun, kiralah 80,000 kali dengan 30 tahun. Itu adalah amount yang anda perlukan. Adakah begitu? Tidak semestinya juga kan. Andai kata anda dapat cash 2 juta, anda simpan 2 juta dan anda melabur semula wang tersebut di dalam fund yang agak selamat, di dalam unit trust fund, dalam elite takaful fund yang ada investment link, boleh anda letak dalam fund tersebut. Katalah fund itu memberikan anda 6% setahun ataupun 5% setahun. Kalau 5% setahun, 1 juta anda dapat 50,000. Kalau 6% anda dapat 60,000. 60,000 dibahagi dengan 12 bulan, anda boleh berbelanja 5,000, kurang 2,000. Jadi bermaksud anda memerlukan lebih pada 1 juta cash sekiranya anda ingin hidup dengan dividen bank. Itu maksudnya plan perancangan. So bagaimana anda harus lakukan untuk mendapat 1 juta atau 1.5 juta pada masa 20 tahun akan datang? Bagaimana? Itu perlu anda fikirkan dan banyak strategi yang anda boleh buat. Sekian. Wassalamualaikum.